Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya memberi keizinan kepada kita pada malam ini untuk menyambung kuliah kitab Jam'ul Jawami', iaitu kuliah bulanan sekitar Kuantan ini, dan insya-Allah dapat kita ambil manfaat ataupun dengan iktibar ataupun sebagai penambah daripada pengetahuan kita yang sedia dari kuliah yang akan disampaikan. Kita berhenti bulan lepas, ya, muka surat 4. Dekat mana tu? Atas, bawah, tengah? Semayang 5 waktu. Situ. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keduanya daripada 5 rukun Islam, iaitulah mendirikan sembahyang 5 waktu. Rukun Islam kita ada 5. Islam lama lah, Islam baru ni ada 10. Islam lama dia ada 5 rukun. Yang pertama telah dijelaskan di Basrah, iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Akan datang dia teranglah sembahyang begitu begini, dan kita tadi baru selesai sembahyang. Sembahyang ni bahasa Melayu, sembahyang esa. Arab panggil solat, Melayu sembahyang esa. Sembah yang maha esa dipendekkan sembahyang. Kita kata dia daripada lapas sembah, sembah dan menyembah. Menyembah ni amalan orang Islam, bukan kafir. Kafir tiru. Asalnya semua manusia wajib menyembah, iaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah berhala, menyembah makhluk. Tetapi kafir, orang bukan Islam, dia ambil perkataan menyembah ni, dia buat menyembah lain daripada Allah. Jadi sekarang kalau kita dengar, kalau kita sebut menyembah ke orang kafir, kalau orang Melayu, orang Islam, sembahyang daripada lafaz yang sama, sembah belaka. Semua Nabi datang kepada kaumnya, kata para Nabi, U'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah. Daripada inilah keluar sembah yang maha esa, dipendekkan sembahyang. Nak kata pendek lagi, solat. Solat. Saya belum solat, mana belum sembah yang maha esa. Sembahyang. Itu pada sisi lafaz. Mendirikan, bukan sembahyang saja, mendirikan. Sebab tu di dalam hadis, di dalam Quran menggunakan lafaz iqamah. Tuhan kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Tuhan tak kata if'alus salah, buatlah sembahyang, tak. Tapi dirikan. Nampak? Aqimis salata li zikri, dirikan akan sembahyang supaya mengingat bagi aku. Bukan if'alus salah, bukan kerja sembahyang, diri. Apa makna diri? Katanya sahabat-sahabat seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya kita buat sembahyang dengan segala perkara yang berkait yang disuruh oleh Allah dan Rasul, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan zahirnya, dengan batinnya, dia panggil mendirikan sembahyang. Kalau tunggang-tunggik itu dia panggil sembahyang. Kalau zahir dan batin cukup lengkap, dia panggil mendirikan sembahyang. Innal ladzina amanu wa aqamus salah, orang-orang yang beriman dan mendirikan akan sembahyang. 5 waktu.
Bukan 4 waktu. Ada orang dia 4 waktu, ya subuh tak ada. Jangan 5 waktu. Jangan tinggal subuh. Subuh payah. Surah hijau pun tak rok subuh. Tak. Surah biru nerak terus. Subuh biar gagah. Subuh yang paling besar sekali nilai dia. Berat ni semayang. Mendirikan semayang sebagaimana yang Nabi semayang. Dan kalau semayang pakai niat, ada kat sini. Tak payah rakaat sujud pakai niat. Kalau semayang tak payah rakaat sujud pakai niat, mampu kerah tanam jerak. Khatum mandatori, ijma' sekalian ulama. Barang siapa yang menafikan apa yang wajib dengan ijma', faqad kafar. Nampak? Sungguhnya telah menjadi kafir, laknatullah. Tak boleh jadi wali nikah orang yang amal semayang pakai niat. Kalau sembelih ayam jadi bakar, sembelih lembu kena teruk bodoh lembu. Jangan main. Dia kata tak payah rakaat sujud. Dan ni orang rakaat sujud mana pula? Dia kata tu kelas rendah. Dia kelas tinggi memang tinggi pas dalam neraka. Dia orang lagu ni dia tak muka benar, dia nak menang. Mu semayang niat dengan tok guru mu pas dalam neraka belaka. Bahang gitu selalu. Dia kita nak berlembut ni orang nak dengar kebenaran. Kita lembut bil hikmah. Ada pun hak jenis membawa syubhah, kesamaran pada akidah umat Islam seperti ini. Al-Imamul Ghazali kata iza lakitumuhum faqtuluh. Bila kamu berjumpa orang yang pegang ilmu seperti ini, faqtuluh, maka bunuh dia. Faqtuluh tu kata pula ulama-ulama yang kemudian sama ada bunuh sungguh, katok dengan kayu malam-malam. Dia duduk mengajar malam-malam tak rumah, kita pun bubuh minyak gas bakar biar mampu habis, ataupun bunuh dengan hujah. Ini ulama kata. Ada pula semayang pakai niat. Nabi sakit pun orang papah lagi semayang. Tak larat berdiri semayang duduk. Sallu qa'imah fa illam tastati' fa qa'idah. Semayang berdiri, tak sanggup berdiri, duduk. Menunjukkan bukan semayang niat. Jenis semayang niat 72 kaum dalam api neraka. Kita kena yakin gitu. Tolong kabarlah adik kakak pak saudara tok ki tok nyuk kalau ada. Tok ki jadilah ilmu semayang pakai niat ni berhentilah, sebab kalau tok ki mati kat gi dak li tanang kubur Islam. Kena bubuh mozaik. Kena buat lekong gitu guna. Nesang. Kena bubuh gambar air terjun ke pokok buluh. Buang panda 2 ekor gambar. Pasal apa? Pasal keluar daripada agama Islam orang yang kata semayang tak payah rakaat sujud pakai niat. Tu tinggi. Kita kena yakin gitu. Ketiga, memberi zakat harta jika ada sampai nisabnya dan haulnya akan datang disebut. Ni rukun baru, rukun Islam. Nisab maknanya bilangan ataupun hitungan yang tertentu. Katakanlah nisab wang simpanan sekarang RM4,000. Maka kalau kita simpan walaupun 15 tahun dalam bank, bawah tika dalam payang, tetapi hanya bernilai RM2,500, tak sampai lagi RM4,000 nisabnya, tak kena zakat. Itu dipanggil nisab. Jadi kalau kita telah simpan dalam bank, umpamanya atau bawah tika ke mana-mana ke, 4,000 dan ke atas dipanggil cukup nisab. Dan haulnya cukup 1 tahun. Walau 4,000, 10,000, 1 juta, tetapi belum cukup 1 tahun, tak kena zakat ni. Dia kena ada 2 syarat. Yang pertama cukup nisab. Yang kedua haul, iaitu mestilah sampai 1 tahun. Nampak? Nisab wang simpanan sekarang dia mengikut akan harga emas. Lebih kurang 4,000 lah. Lebih kurang dia bergerak tiap-tiap hari mengikut turun naik harga emas. Harga emas sekarang berapa? 1 tan? Tak tahu. 1 kilo lah. 1 kilo 56,000 sekarang lah. 1 kilo. Tak boleh beli emas sekilo. Batu bepang boleh sekilo. Tu dia. Kita berhenti awal ni pasal nak main buah musim. Ada yang siapa buah musim nak pasal.
Lagi rumah hatu pula, kereta api laju pula. Orang hak berahi agama pergi masjid. Orang tak berahi agama pergi kat buah musim. Di masing-masing. Akhirat gitu juga, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak umat Islam masuk dalam syurga, sepuak lagi umat Islam nak Islam belaka masuk dalam patak neraka. Atas amalan kita dalam dunia ni nak. Tapi kalau semayang tak tinggal, time kuliah pergi kuliah, lepas kuliah baru kena naik buah musim, tak salah hak tu. Hak marah-marah main ni siapa tak sembahyang. Dah? Kalau semayang tak ada masalah. Tu imam pun nak naik juga. Baik. Kalau kambing, dia ada nisab dia. Mana kita beli kambing 35 ekor, 2 tahun dah. Kena tak zakat? Ni tak? Ni orang-orang negang tak? Tanya gitu ada. Orang tanya diri, tanya orang. Itulah. Nah, ni agama. Kita bakal belajar. 40 ekor baru kena kambing. 40 ekor. Kalau kita bula 39 ekor, tak kena zakat. Walaupun kambing kita besar. Besar-besar lori tanah. Tak kira besar, dia kira bilangan. 39 ekor tak kena. 40 kena. Tapi cukup setahun lah. Kita baru beli 40 ekor tak kena zakat. Kita milik selama setahun 40 ekor baru kena zakat. Keluarnya 1 ekor. Akan datang disebut. Tapi kalau nak cukup setahun 40 ekor ni, dekat nak sampai setahun, sebulan lagi, kita pun 19 ekor. Jangan we kena. Terror tak dia. Ni jenis cerdik ni. Cerdik ahli Haji Bakir ni. Nak genap setahun dia pun 19 ekor. Dia orang kata nak mengekoh cucu. Gitu sama. Selamatlah dia. Memang tak kena zakat. Tapi akhirat kena soal. Mujawablah depan Allah. Dia gitu. Fiqh kata tak kena. Pasal tak cukup syarat 40 ekor. Akhirat mujawab. Keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kelima naik haji. Naik mana? Naik atas papang. Ke Baitillah. Bukan atas papang tu. Dan haji tu. Ke Baitillah, ke rumah Allah. Di mana? Di Mekah no. Jika kuasa ia berjalan kepadanya. Man istata'a ilaihi sabila, Tuhan kata dalam Quran. Orang yang sampai, orang yang ada kemampuan sampai, maka wajib pergi haji. Haji di mana? Di Baitillah. Baitillah di mana? Di Mekah. Ajaran Qadiani dia ada satu Kaabah dia buat di India. Buat haji di situ. Ajaran Syekh Ahmad Ghulam Qadiani. Puak-puak Maiding ni. Supermarket Maiding. Ni Qadiani tu. Kita duk beli ingat kedai Maiding, kedai Maiding. Sini ada tak? Kuantan. Tak ada. Ada tak? Buat haji India tu. Dia ada buat satu taman syurga. Ghulam Ahmad Qadiani tu. Dia kata ana afdalu min Abi Bakrin wa Umar. Aku lebih baik daripada Sina Umar dan Sina Abu Bakar. Mampu kerah dah 200 tahun dah mampu. Tapi pengikut dia masih ada sekarang di Malaysia. Dalam satu kitab yang lain dia kata bal afdalu minan nabi, bahkan lebih afdal daripada nabi. Jadi kafir Ghulam Ahmad Qadiani. Ini ajaran Qadiani. Dulu ada buat satu Kaabah di Pulau Pinang. Ada pengikut-pengikut ajaran sesat buat haji di Pulau Pinang. Molek-molek ada je pusing situ. Ayoping buat juga Telaga Zam-Zam di Besuk. Dia buat juga. Ni seremoni karuk belaka. Siapa yang mampu pergi ke Mekah dengan apa mampu? Dengan harta. Bukan dengan wang, dengan harta. Kita orang Melayu duk nampak dengan wang, tak, dengan harta dah. Dengan harta. Bukan dengan wang saja. Kita ada duit, kita ada harta, benda yang kita perlu, bukan keperluan yang mesti, dikira harta mampu untuk pergi ke Mekah. Mana kali dia jual home theater dia jual. Ada gangguan sedikit. Nazar CBU 737. Ria CBS 9463 tolong buka laluan. Sedikit je buka. Sekali lagi. Kereta Nazar CBU 737. Kemudian Ria. Nazaria ni. CBS 9463. Dua-dua Nazaria kot.
Dua buah Nazariah. CBU 737, CBS 9463. Tolong buka laluan order kalau nak keluar. Kuasa berjalan. Berjalan bukan makna berjalan kaki. Kita mampu ada tambang pergi dan balik dan kita boleh tinggal nafkah. Untuk orang yang wajib kita nafkah, maka wajib kita pergi haji. Kalau kita tak ada duit, kita nak pergi juga, tak wajib, tapi sah haji kita. Nampak? Kita tak wajib lagi pasal tak mampu. Nak pergi juga, nak pakai kayu perahu. Hukumnya harus, tak ada masalah. Bukan kata haram. Yang kata tu tak wajib bila tidak ada tambang, tidak ada apa, tidak ada keamanan. Ada dah tambang, ada kapal terbang, tapi peperangan pula berlaku, bahaya di atas udara, takut kena tembak dan sebagainya, tak wajib haji. Dikira hilang kemampuan juga. Maka rukun iman itu 6 perkara. Pertama, amantu billah, artinya percaya aku akan Allah. Rukun iman 6. Tadi rukun Islam. Tapi jangan kita kata pula kita telah buat 5 rukun ni Islam lah kita. Selamatlah kita, belum tentu. 5 rukun Islam, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengerjakan sembahyang 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, pergi haji. Hak lain-lain kita tak buat, belum tentu kita dapat masuk dalam syurga Allah. Banyak lagi benda-benda yang mesti kita buat. Dah kata 5 ni saja, 5 ni dipanggil sebagai rukun. Yang lain dipanggil fardu, kewajipan, kemestian dan sebagainya. Jangan kata bila kita pergi ke Mekah, kita sembahyang dah beres, tak ada apa-apa. Banyak lagi benda yang wajib kita buat. Banyak lagi benda yang kalau kita tak buat, Nabi laknat ke atas kita. Sembahyang dah, pergi ke Mekah dah, puasa dah, tapi mendedahkan aurat, Nabi laknat. Nabi kata daripada ahli neraka. Sembahyang pun ahli neraka dah. Fawailul lil musallin, neraka weh untuk orang yang sembahyang. Orang mengambil wuduk masuk dalam neraka. Seorang laki-laki dia ambil wuduk, dia basuh. Nabi tengok cara dia basuh, Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. 2 tumit ini akan masuk di dalam api neraka. Tu orang yang sembahyang, bukan mak rempit. Bukan orang lawan Islam, orang yang sembahyang. Dan satu kumpulan orang yang sembahyang datang pada hari akhirat dalam keadaan muka bercahaya, cerah benderang, ghurrah muhajjalun, bekas daripada mengambil wuduk dan tak pernah tinggal tika sembahyang. Tetapi dihalau oleh malaikat, tak dapat minum di kolam Nabi. Kenapa? Melakukan perkara-perkara lain yang bid'ah, yang bercanggah. Nabi kata jangan buat joget, dia buat joget. Nabi kata jangan buat tandingan Ratu Catik, dia buat tandingan Ratu Catik. Siapa masa ke Mekah, dia pergi ke Mekah. Nabi kata jangan buat kilarok, dia buat kilarok. Siapa tanya gerbang, siapa mampu kerah, habis lembu. Nabi pun kata suhqan pergi berambus daripada kolam Kausarku. Orang-orang yang mukanya asal bercahaya, bekas mengambil wuduk dan semayang, tak pernah tinggal. Tu jaga baik-baik. Semayang dah, pergi ke Mekah dah, zakat dah, puasa dah, tetapi tolong pula orang yang melakukan kezaliman, orang yang tidak mahu melihat Islam kembali menjadi perlembagaan di dalam negara dia, tolong orang seperti itu. Maka Nabi kata Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tak kira siapa-siapa pun, jangan sekali-kali kamu menolong orang yang melakukan kezaliman. Di antara zalim, iaitulah tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menjatuhkan peraturan undang-undang enakmen di atas muka bumi tidak sebagaimana yang turun di dalam Al-Quran, fa ulaika humuz zalimun. Merekalah orang-orang yang zalim. Bila mereka orang yang zalim, kita tolong, fatamassakumun nar, kamu juga akan masuk di dalam api neraka. Maknanya walaupun iman kita sah, walaupun semayang 5 waktu, walaupun pergi haji, walaupun berpuasa siapa lapar gelek macam nak mampu, tetapi kita tidak menyebelahi Islam. Istimewa pada zaman mutaakhirin ini, Islam dipersenda, Islam dikhenyek, Islam dihina dengan berbagai tuduhan dan sebagainya.
kita tak masuk belah Islam, kita tak masuk belah ulama, kita masuk belah orang yang zalim, orang yang menjanjikan ekonomi, kekayaan dan sebagainya, maka kita samalah dengan orang-orang Islam di Mekah itu yang terpedaya dengan janji-janji Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata kalau mu ikut Muhammad, mu tak boleh niaga di pasar Mekah. Kalau mu ikut Muhammad, aku tak buka saluran air untuk menyiram akan kebun-kebun kurmamu. Akhirnya tak ikut Nabi. Nabi itu betul, tapi dah oleh kerana ni janji dengan ekonomi, janji dengan pitih, janji dengan wang isang dan sebagainya, dah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bangkit bersama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama daripada rukun iman, beriman dengan Allah. Apa maknanya? Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman dengan Allah. Apa makna iman? Kita membenarkan hati kita. Membenarkan apa? Akan Allah, akan wujud Allah, segala sifat-sifat Allah, akan kekuasaan Allah, segala sifat yang sempurna. Bahkan wa bima qala Allah. Ini yang paling berat, apa yang disebut oleh Allah. Di mana? Fil Quranil Karim, dalam Al-Quran. Segala hukum yang disebut oleh Allah dalam Quran, wajib kita membenarkan dia. Sekarang ramai mana umat Islam yang tolak hukum yang disebut di dalam Al-Quran, maka rosak iman dia. Sebab tu Nabi kata akhir zaman umatku pagi Islam, petang menjadi kafir, petang beriman, pagi esok menjadi kafir. Na'udzubillah. Dengan satu perkataan. Kita terikut-ikut perkataan yang mencederakan akidah kita apabila kita tidak ada pengetahuan. Kita tidak kukuh ilmu kita. Akidah kita langgar, pengetahuan kita tak banyak mana. Kita pula lalai daripada Allah, pertolongan Allah kurang kepada kita. Kita terikut-ikut pula pasal orang ramai ni, mudah tewas. Mudah tewas. Kerana syaitan berjanji nak menyesatkan kita di hadapan Allah, dan Allah beri kebenaran sampai kepada kita mati. Bila kita mati barulah tak boleh nak menyesat. Sebab tu orang yang telah mati, bukan saja syaitan tak boleh menyesatkan dia, dia pula tidak boleh bertaubat. Dan kalau boleh bertaubat pun Tuhan tak terima dah. Sebab tu kita belajar benda yang Tuhan sebut dalam Quran. Tu ulama-ulama tu duduk khabar tu, sama ada kuliah tafsirnya, kuliah syariatnya, kuliah fiqhnya, semua apa yang terkandung dalam Quran. Kita nak faham benda dalam Quran. Kalau kita tak faham benda dalam Quran, kita langgar. Kalau kita nak ambil periksa, kerana nak menduduki kertas peperiksaan mana JPJ nak ambil lesen, mesti kita baca buku JPJ. Dia kata gambar korok. Sini kawasan perkuburan. Kalau lain dua jangan potong, lain kuning jangan parking. Apa ni? Gini. Tu Quran JPJ. Maknanya kalau kita nak pas, nak lulu molek, nak diterima sebagai pemandu yang lulus, kita kena baca peraturan. Kenapa kita tidak hafal peraturan dalam Quran yang menjayakan kita lulus menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat? Berapa orang buat kajian tentang Al-Quran, dengar orang mengajar Quran, tak berapa nak. Pandai cari makan ketaruh. Turun pagi balik petang, turun pagi balik petang tu. Sama macam apek kedai basikal. Tapi bukan orang kuatang lah. Kedua, malaikatihi, artinya percaya aku akan segala malaikatnya. Kita beriman dengan malaikat. Malak. Seorang dia panggil malak, kalau ramai dia panggil malaikat. Tak nampak, tak mesti tak ada. Wajib kita beriman malaikat daripada perkara ghaib. Kita beriman, kita percaya. Ini hukum rukun iman, bukan rukun Islam. Kepercayaan kita. Orang Cina dia percaya malaikat. Cina semua telekom. Orang Cina percaya. Sebab tu dia tanam mayat tengah hari. Kita tahu apa pasal tanam mayat tengah hari? Dia kata tengah hari itu malaikat katok mayat punya balik makan nasi. Jadi kita tanam cepat-cepat. Bila pukul 2 dia masuk, dia tengok, ingat tak ada baru punya. Tak ada katok. Oh, cerdik kot dia tak? Cerdik bodoh. Dia ingat malaikat makan nasi. Malaikat ni tidak makan, tak minum. Yang makan minum binatang, orang, jin. Malaikat tak makan, tak minum, tak kahwin. Yang kahwin, yang makan, yang minum, yang menega, yang cari makan, manusia, jin dan binatang. Binatang nikah, binatang menega. Kita tak tahu alam menega ni sama dia. Binatang makan minum, jin pun makan minum. Malaikat tak makan tak minum. La ya'sunallaha fima amarahum. Sentiasa tidak pernah derhaka kepada Allah apa jua yang diperintahkan. Kita percaya dengan malaikat. Malaikat jaga ni lubang hidung kita, mulut kita, telinga kita.
Dalilnya bila kita mati dia tak jaga dah. Sebab tu bila orang yang mati semut pun masuk dalam lubang telinga. Semut masuk dalam lubang ini. Tengok orang mati. 2 jam kita letak tinggal dalam bilik. Semut mari nak masuk dalam telinga, mari nak masuk ke hidung. Kalau kita tidur biasa 20 tahun mana ada semut masuk? 30 tahun dah tidur tak ada lagi semut masuk dalam hidung. Masuk dalam telinga. Ada? Tak ada dah. Ada orang jaga. Tapi bila mati tak dalam 2 jam semut mari. Nak masuk ke hidung, nak masuk ke telinga. Nah, maknanya malaikat tak jaga dah. Ni kita beriman dengan malaikat. Malaikat yang cabut nyawa malaikat tu. Yang mematikan Allah, yang mencabut roh Israel alaihi salam. Dia ketua jabatan maut. Dia datang rumah kita tapi kita tak nampak. Dia datang mengikut jadual yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok si fulan bin si fulan. Ni Tok Bila ni. Malam ni pukul 10.30 malam. Mana Tok Bila? Debol Tok Bila. Bukan Tok Bila sini. Tok Bila sini malam esok. Jangan takut kerja dia tu. Kalau kita tengah mengaji ke Yasin wal Quran wal Hakim, dia mari ke senyap ayah kita. Bunyi selalu. Kalau semayang tak tinggal boleh tahan kira. Belajar cukup dengan akidahnya, cukup dengan halal haramnya cukup, boleh tahan kira. Kalau dia gigit, kalau kaki lagu, kalau kaki kelab malang, kaki motor, kaki arak, habis cerita. Ketiganya wa kutubihi, artinya percaya aku segala kitab Allah. Kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan daripada langit. Injil ke, Zabur ke, Taurat ke, Quran, semua wajib percaya. Kalau kita percaya Quran saja, yang lain kita tak percaya, kufur wa'iyadzabillah. Syarat beriman mesti beriman dengan semua kutubullah. Semua kitab-kitab Allah. Semua kitab Allah daripada Allah. Adapun Injil yang ada pada tangan orang Kristian sekarang itu tipu. Itu kita tak beriman. Kita beriman Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil itu. Kita beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita beriman dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan suhuf-suhuf yang lain. Injil yang ada sekarang telah pun diubah-ubah. 500 tahun selepas wafatnya, diangkatnya Nabi Isa ke langit, maka dikumpulkan padri-padri membuat Injil dengan berbagai-bagai perubahan. Akhirnya sampai 300 buah lebih macam-macam pasal Injil. 300 jenis Injil ada. Pada tahun 1546 kalau tak silap, buat satu mesyuarat untuk mengurangkan Injil terlalu banyak. 600 tahun lepas buat mesyuarat, nampak? Akhirnya dikurangkan Injil menjadi 4 buah. 4 buah ni saja sekarang Injil orang Kristian yang diterima pakai. 300 lebih dibakar buang. Termasuk Barnaba. 4 buah yang ada sekarang semua adalah palsu. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. 4 buah ini adalah palsu juga. Yang kita beriman Injil yang turun kepada Nabi Isa AS, anak Siti Maryam AS. Satu Injil daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat sekarang dinama Taurat. New Testament, Old Testament ada di Israel. Orang Yahudi pakai tu. Diubah tu. Nampak? Diubah bermacam-macam. Di antaranya disebut bahawa selain daripada orang Bani Israel adalah hayawan. Kita hayawan dalam kitab dia kata. Kita ni hayawan, lembu kambing ni orang Islam. Lain daripada Yahudi lembu kambing. Dia pegang kemah walaupun kitab dia itu adalah bohong. Kita orang Islam, kitab kita tidak berubah. Kitab kita original. Kitab kita asli. Kita tak pegang. Gua ni jadi gitu. Orang Kristian dia pegang kemah dengan Injil. Walaupun Injil sekarang Injil tipu. Dia pegang kemah akidah dia. Mantap dengan Injil. Tetap dia percaya dan beramal. Macam mana dia boleh percaya dengan penipuan? Yang bohong. Kita yang asli. Quran kita asli. Kita dah ikut. Dalam Quran kata arak dan judi ini adalah kerja-kerja syaitan. Dan tak kita tinggal kata kalau kita beriman. Sampai sekarang kita masih cari makan dengan judi.
Nah, kita dapat hasil judi berbilion-bilion dolar satu tahun. Daripada cukai Amerika, ratus-ratus juta. Orang yang nampak? Sumbangan yang diberi kepada tabung-tabung anak yatim, tabung kanak-kanak istimewa, daripada tabung keuntungan daripada syarikat-syarikat judi. Sedangkan Allah sebut lama dah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, berhala itu adalah najis, kotor daripada kerja syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu berhenti, hendaklah kamu tinggalkan, nescaya kamu pasti mendapat keselamatan dan kejayaan. Nah, sekarang kita berhenti tak? Jual arak, berjudi, kasino, nombor ekor, nah, Magnum Corporation, macam-macam tu, semua tu rijsun min amali syaitan. Kita masih belum berhenti. Bila kita masih belum berhenti, kita tidak beriman dengan Allah. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, bohong. Kita adalah pembohong yang sangat besar. Patut kita jangan terlibat dengan orang yang masih mempertahankan amalan-amalan syaitan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, dan Tuhan tanya lagi, fahal antum muntahun? Adakah kamu sanggup nak meninggalkan arak dan judi? Biarlah kaya pun tinggal. Dah sampai sekarang 1428 tahun dah turun ayat, kita masih mempertahankan Magnum Corporation, Toto, tipu orang tak ada otak. Dengan Carlsbergnya, Tiger Beernya, whiskynya, winenya, champagne, macam-macam jenis arak di supermarket, di kedai-kedai, di bar, kelab malam, lounge. Nah, itu tanda kita lawan Allah. Dulu, kini dan selamanya lawan Allah. Memang lawan Allah. Dan kita tak sakang, diam saja pun kita dikira seperti rebel. Melainkan kita kena menunjukkan kemarahan kita kepada kemungkaran yang berlaku ini, baru kita dikatakan orang yang beriman. Nah, falyughayyirhu biyadi, kita kena ubah dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisani, tak larat dengan tangan, dengan mulut. Dengan hati belaka tak jadi. Nah, dalam Quran kata tutup kepala orang yang beriman, laki-laki, orang perempuan. Beramal mana orang perempuan tutup? Tak tutup kepala. Nah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, engkau perintahkan isteri kamu, anak perempuan kamu dan sekalian perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka itu meletakkan jilbab di atas kepala mereka sampai kepada tubuh mereka. Pakai tudung. Ramai mana orang puan tak pakai tudung? Tak pakai tudung. Dalam Quran suruh pakai tudung. Anak tok guru Quran tak pakai tudung. Tok guru pandai baca Quran aja. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Oh, mu ingat ikhfa saja, mu ingat sa'du saja, mu ingat ni saja, tasjid saja. Nah, ni 8 harakat, ni 6 harakat, ni 800 harakat. Ni ayat jilbab. Anakmu pakai jilbab tak? Tak pakai. Kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ramai umatku baca Quran, tapi Quran laknat atas muka dia sendiri. Bila kita baca innallazi, ayat tu kata celakamu. Kita kata pula na'amanu, celakamu, Quran kata. Siapa cerita? Nabi cerita. Pasal apa? Pasal dia hanya meraihkan hukum tajwid saja. Nah, ini dalam halkum, ni dalam hidung, ni sana yang gigi, yang ni langit kerah, ni langit lembut. Gitu saja. Ni hukum. Asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan sabit katahan cukup syarat potong tangan keduanya. Nah, nak tahu mana ayat? Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ambil hukum Al-Quran dan Islam itu kesemua sekali. Dan kalau ambil separuh-separuh, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Ambil separuh bermakna pengikut syaitan. Dalam bab haji ambil Al-Quran, dalam bab undang-undang tinggal undang-undang Quran. Maka pengikut syaitan. Pengikut syaitan kita jangan ikut. Nampak? Ittakhizuhu aduwa, ambillah pengikut syaitan ini sebagai seteru.
Keempatnya, wa rusuli, artinya percaya aku akan segala rasul. Semua rasul kita beriman belaka. Daripada Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua kita beriman. Sama ada 25 orang yang nama disebut dalam Quran ataupun nama yang kita tak pernah dengar. Asalkan mereka adalah Nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah, semua kita beriman. Walaupun kita tahu sejarahnya, kita tak pernah dengar sejarahnya, kita sempat tengok, tak pernah tengok, semuanya Nabi dan Rasul kita beriman belaka. Asalkan yang benar. Adapun yang mengaku Nabi tapi bukan Nabi, hak tu kita tak beriman. Nah, macam Ghulam Ahmad tadi, dia mengaku Nabi. Macam Musailamatul Kazzab. Musailamah ni, dia mengaku Nabi pada zaman tabi'in. Dia mengaku Nabi. Musailamah nama ni. Al-Kazzab, orang gelar dia, penipu besar. Al-Kazzab. Dia mengaku Nabi. Jadi orang tanya dia, kalau mu Nabi, mesti ada mukjizat. Mana mukjizat mu? Nampak? Dia kata dulu seorang sahabat Nabi pernah terkena panah matanya, sehingga tercabut. Kemudian Nabi pun ludah di dalam mata itu dan kembali pulih. Mata itu terang daripada mata yang tak kena panah. Hari ni hari seorang yang mata sakit. Biar aku tunjuk mukjizat. Dia pun tiup mata hak sakit tu, buta terus. Tuhan tunjuk kepada dia. Nak menghinakan dia. Buta terus. Jengkreng terus itu. Tak? Nabi pernah tiup mata seorang sahabat, ludah dalam mata. Ludah. Mata kena panah ni, cabut mata. Sembang tubik itu. Nak kena panah atas belakang kepala, kuatnya panah keluar mata. Mata kita ni kalau kita katak kuat tubik luar. Nabi pun pegang, Nabi tiup dengan ilio Nabi, molek. Terang pada mata hadak kena panah. Itu mukjizat. Maka Musailamah kata, wak mari seorang sakit mata. Dia pun ludah dalam mata, buta terus. Jika balik gitu, dah nampak rupa. Tu Musailamatul Kazzab kena bunuh. Semua pembohong. Yang terakhir sekali sekarang masih lagi dibicarakan di mahkamah syariah negeri Johor, negeri Selangor, iaitulah Haji Kahar. Tak, sekarang masih bicara lagi ni, mengaku jadi Nabi Haji Kahar. Yang peliknya ada cikgu, ada profesor yang membenarkan dia. Dari jawatan tinggi Haji Kahar. Orang kata Nabi Musa terima wahyu di Bukit Tursina. Nabi Muhammad SAW terima wahyu di Gua Hira. Mun terima mana? Bukit Belacang. Ini. Tak payah cara dah tu. Celup tepung buruh dan kuali panas. Buat goreng pisang. Hukuman mati. Cara apa lagi dia mengaku jadi Nabi? Hukum bunuh. Tak boleh tanam di kuburan. Beri makan anjing. Tak boleh tanam. Kena beri makan anjing. Tubuh badan dia. Hina. Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang terakhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian kata kalau Nabi Muhammad yang terakhir, kenapa Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Dia kata sedangkan cerita Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Tengok, orang Kristian pandai hadis. Dia belajar hadis untuk menikam orang Islam. Kita hadis pun dah berhenti. Tak berhenti hadis itu. Dia kata yang terakhir itulah mestilah yang terbaik. Kita kata Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Orang Kristian kata tak, yang terakhir Nabi Isa. Dia kata, kita kata dalil tengok dalam kitab kamu Bukhari Muslim, Nabi Isa turun akhir zaman. Kita kata ya juga, nak jawab lagu mana. Orang Kristian dia pakai kaedah the last should be the hero. Yang akhir mestilah hero. Di akhir sekali mesti to be hero. Allah kali to be memang hero. Kalau kita keling jeng hero tu. Nabi Isa bukan yang terakhir. Walaupun disebut dalam kitab-kitab hadis yang sahih turun di akhir zaman. Yang terakhir maksudnya terakhir diutus menjadi Rasul. Nabi Isa diutus sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itulah baru diutus Nabi yang terakhir. Batu Nabi kata, ana khatamul anbiya wal mursalin. Aku penutup segala Nabi, penutup segala Rasul. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi lagi kemudian daripada aku. Siapa yang mengaku Nabi sekarang, jadi kafir, laknatullah.
Adapun Nabi Isa, dia tak mengaku jadi Nabi. Dia Nabi dulu daripada Nabi Muhammad. Hanya turun untuk menyelesaikan beberapa perkara. Nah. Kelima, wal yaumil akhir, artinya percaya aku akan hari kiamat. Dia panggil hari kiamat sebab apa? Sebab dia ambil daripada lafaz qiyam. Qiyam maknanya bangun. Qiyam maknanya berdiri. Kalau dia kata, kum ya Zaid, bangun wahai si Zaid. Zaidun qa'imun, Zaidun yang berdiri. Qama Zaidun, sungguhnya telah berdiri oleh si Zaid. Maka kita akan berdiri di hari akhirat nanti. Daripada kubur masing-masing. Hari berdiri, hari bangun. Hari kiamat ini ada lebih daripada 100 nama. Lebih pada 100 nama. Sebab apa banyak sangat nama? Memang orang hebat di nama banyak. Sama ada hebatnya kebaikan atau hebatnya jahat. Nampak? Macam nama penjenayah. Kalimutu berapa nama? 8 nama ada. Botok Cing 11 nama ada. Orang hebat. Nabi Muhammad 12 nama ada. Nampak? Orang hebat nama banyak. Pocik nama berapa? Se je. Dapat cetong. Qiyam maknanya berdiri. Hari berdiri. Dipanggil hari kiamat. Mana hari berdiri. Kalau ditanya Toki apa dia panggil hari kiamat? Kita nak jawab kan? Jawab kita lah. Dia panggil hari kiamat sebab kita berdiri cu. Kiamat ni makna berdiri. Bangun. Dipanggil juga dengan nama akhirat. Kerana dia yang akhir. Kita ada 5 alam. Yang pertama alam arwah. Dulu sebelum masuk dalam perut mak kita. Alam roh dia panggil. Kemudian alam rahim, duduk dalam kandungan mak. Itu yang paling speed. Sebelum duduk kandungan mak, duduk dalam mana? Dalam sulbiyah. Turun masuk dalam kandungan mak. 2 alam. Sekarang kita duduk alam yang ketiga. Alam syahadah ataupun alam dunia. Alam nyata. Nampak? Alam mata'ul ghurur, ulama sebut. Alam penipuan. Ni alam tipu kita duduk ni. Dia sungguh alam tipu ni. Tak tipu apa. Ni bukan sebenar ni kita duduk ni. Penuh dengan pembohongan, sandiwara, drama dan sebagainya. Ni bukan alam sebenar. Jangan kita lupa. Kalau kita ni alam yang sebenar dah, kita yang buat baik mesti senang. Tengok orang jahat senang. Kita yang buat baik susah. Penyanyi-penyanyi diberi kemudahan. Orang mengaji pondok ditarik kemudahan. Sebab ni bukan tempat sebenar. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya sahaja kehidupan dunia adalah pembohongan daripada kebendaan semata-mata. Kalau dunia ni sebenar dah, Nabi-Nabi semua senang. Nabi Saleh dibelah 2 dengan gergaji. Pengikut Nabi Muhammad SAW diletak batu dan besi panah atas belakang. Pengikut Fir'aun duduk atas banglo. Ni bukan negeri yang sebenar. Kita ingat, kita duduk pada alam syahadah, alam dunia. Dunia bermakna kurang. Dunia bermakna tidak sempurna. Min lafzid dana bermakna busuk, tidak baik, kekurangan, cedera dan sebagainya. Kebenaran akhirat. Akhirat yang baik Tuhan balas nikmat, yang jahat sudah tentu dengan azab. Keenamnya wal qadar khairuhu wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, artinya percaya aku akan untung baik dan jahat daripada Allah. Yang keenam daripada rukun iman, kita percaya sungguh-sungguh qada dan qadar. Maknanya baik atau tidak baik, semua daripada Allah. Usaha daripada kita. Kullum min indillah. Katakanlah kullun, semua daripada Allah. Allah yang menentukan. Untung baik, untung tidak baik, untung baik. Umpamanya kaya, untung kurang tidak baik, miskin. Sehat lawan sakit. Menega laku dengan tak laku. Comel dengan uduh. Panjang umur dengan pendek umur. Perangai-perangai, akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela, tu untung baik untuk daripada Allah berlaku. Tapi jangan kita kata Allah telah menentukan, aku tidak bersalah. Ada orang dia kata lagu tu, dah mana mu curi ni? Dia kata bukan salah aku, Allah yang menentukan. Bisa kat dia. Tu mengaji tinggi kat tu. Anak murid ayah Ping.
Dia kira Allah yang menentukan. Betul aku mari disko. Tuhan tetap dah daripada azali. Kalau Tuhan tetap malam ni aku pergi masjid, aku pergi masjid kita pun ya juga. Kita 2 kali bengong macam dia juga. Tak. Allah menentukan betul kullu min indillah. Katakanlah semua daripada Allah. Maksudnya apa jua, kalau Allah tidak izin tidak akan berlaku. Pilihan daripada kita. Allah memberi kita akal dan fikiran, kita ada boleh pilih. Kita nak baik ataupun kita nak jahat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa nak beriman. Barang siapa nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Tuhan tak paksa. Maka kita ada pilihan. Kita nak pergi disko, kita boleh kena balik. Nak pergi surat, boleh tak? Ke motosikal kita jadi patah hendak, tak boleh. Tang disko sterik. Boleh kena. Kita pilih terus. Maka jangan salahkan Allah. Kita diazab dengan pilihan kita itu di hari akhirat. Nampak? Pasal kita ada pilihan. Sebab itulah dalam kehidupan kita, perbuatan yang iktirariyah tidak diberi pahala ataupun azab seksa. Apa iktirariyah? Yang kita terpaksa. Sama ada dipaksa oleh orang lain ataupun kita, tubuh badan kita terpaksa. Dia tu perbuatan kita. Dia ada ikhtiyariyah. Kita pilih. Macam nak bangun, nak duduk. Kita sedang duduk, dalam hati kata nak bangun. Boleh tak bangun? Tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Tahu dah kalau kita nak bangun boleh tak? Boleh. Itu dia panggil ikhtiyariyah. Ada ikhtiar. Boleh pilih. Kalau kita tengah bangun nak duduk boleh tak? Boleh. Kita pun duduk. Itu kita pilihan. Hak itulah diberi pahala ataupun seksa di akhirat nanti. Kita nak pergi surau boleh, nak pergi curi boleh. Nak pergi belajar tajwid boleh, nak pergi. Kalau mu tak minum arak ni, aku tembak padamu. Tangan dia ada pistol lah, pistol tu. Jangan pistol air. Balu pistol air sama-sama ada. Baik. Apabila dia buat lagu tu, kita takut nak selamatkan nyawa. Tuhan kata mana? Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja membinasakan diri kamu. Maknanya, kalau kita tak minum, dia tembak kita mati. Kita pun nak selamat nyawa, minum arak. Takut. Hukumnya harus tidak berdosa. Itu panggil paksaan. Maka rukun syahadah itu 4 perkara. Rukun syahadah. Ramai orang tak tahu rukun syahadah. 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Ini wajib ni. Maknanya kita yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat yang sempurna. Ini semua yang kita lihat, keindahan yang berlaku di alam maya ini adalah bekas daripada sifat-sifat Allah yang sangat sempurna. Ini semua adalah bekas ciptaan Allah. Allah yang bersifat dengan kuasa, dengan iradah, dengan ilmu dan sebagainya. Kita tengok daripada kesan sifat Allah yang sangat sempurna. Bermacam-macam kejadian ada di depan mata kita. Ini ya. Ini wajib kita tahu. Ini benda lain duduk. Orang suruh benda lain, cari benda lain. Ini yang wajib beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Katanya ulama' mutaqaddimin, awal agama itu biar kenal Allah. Kenal pencipta. Nampak? Fawajibu ala insan ma'rifatul ma'bud bistiqan. Maka wajib atas manusia itu mengenal akan Tuhannya. Yang pertama kali dengan keyakinan. Ini yang wajib. Ni ada pula lagu wajib. Ni dengar lagu wajib. Sekarang tengah rancak Akademi Fantasial. Telah dilantik ada model latih dah. Guru tajwid pun latih dah. Guru muzik dan sebagainya. Latih belaka dah tu. Akademi Fantasial tu. Pondok madrasah untuk melahirkan para hafiz dan hafizah dalam bahagian lagu dan joget. Betul? Dia ada lagu wajib tu. Lagu pula dah wajib. Wajib ni hukum syarak. Al-wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib ni benda yang diberi pahala orang yang buat dan diseksa orang yang tidak buat. Ada pula wajib menyanyi lagu. Ada tak? Dia ada ni lagu pilihan, ni lagu wajib. Jadi lagu wajib menyanyi. Mengaji tak payah. Tak? Dia dengar bahaya. Rosak akidah. Tak heran macam mana dah. Budak-budak puang habis jadi anak beruk belaka. Dengan rambut kuning sebelah, hijau sebelah. Dengan keadaan budak lelaki. Bukan kata subang ni. Ping, hak laping tu penuh atas ni. Ping laping tu. Dulu kita pakai masa kecil. Takut tahi tubik. Ikat dengan ping. Bubuh atas telinga ni. Budak lelaki. Nyaknya tengok macam UFO. Muka macam geberuk dah. Lepas tu pergi bubuh itu pula ping.
Hak puang pula ni, tindik atas hidung, atas pusat. Nah. Atas pusat tindik ni geli, geli. Budak-budak puang bukan kata kalau 80 memang kita tak tengok. 18. Takkan tak mau tengok. Hak rumah tak gitu, pusat tergelap. Nah. Baik, kita berhenti kat itulah. Pertama, maka rukun syahadah itu 4 perkara, kerana ada lebih kurang 20 minit untuk soalan, boleh ya? Seorang bapa telah dapat tahu yang anak perempuannya mengandung akibat terlanjur dengan kekasihnya. Tak jawab lagi dulu tak? Untuk mengelak daripada mendapat malu, beliau telah mengawinkan anaknya dengan laki-laki tersebut sewaktu anaknya itu sedang mengandung 3 bulan. Kini pasangan tersebut telah mempunyai 4 orang anak setelah 10 tahun. Soalannya, adakah sah ijab kabul tersebut? Seorang budak perempuan mengandung anak luar nikah. Jadi nak mengelakkan daripada malu takut orang tahu, setelah mengandung 4 bulan dikahwinkan dengan laki-laki tu, penzina tu lah. Dan sekarang ni dah 10 tahun berlalu, 4 orang anak dah ada. Dia nak tanya masa-masa kahwin tu dia mengandung, sah ke tak? Tak. Sah ke tak kahwin dengan orang mengandung? Baik, mengandung ini, pregnant ini ada 2 jenis. Yang pertama, mengandung daripada benih yang diiktiraf oleh syarak, daripada benih suami. Mengandung yang kategori ini tidak sah kita berkahwin. Sebab kalau dia mati, kalau suami itu mati, dia mesti melahirkan kandungan, baru habis edah. Begitu juga kalau dicerai dalam keadaan hidup, suami dia kata aku cerai dah mu. Isteri mengandung mesti kena beranak dulu, hatta yadhna hamlahunna, sampai mereka itu melahirkan kandungan. Maka kahwin dalam mengandung seperti ini tidak sah. Baik, sesat. Mengandung kategori yang kedua, mengandungkan anak yang tidak diiktiraf oleh syarak. Nampak? Iaitu mengandung daripada anak zina, daripada hasil hubungan jenis yang tidak ada akad nikah yang sah. Maka kandungan itu tidak diiktiraf oleh syarak. Bila tidak diiktiraf oleh syarak, maka tidak ada edah bagi perempuan yang hamil seperti ini. Bila tidak ada edah berkahwin dengan laki-laki, cukup syarat walinya apa semua, sah pernikahan. Nampak? Berarti ulama-ulama, mutaqaddimin ulama dulu sebut dalam kitab-kitab qurah, sah kahwin dengan perempuan yang mengandung daripada anak zina. Kalau kitab baru, Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam tesis beliau, kalau tak silap, pada juzuk yang ke-10, kalau tak silap lah, dia seorang pakar ilmu fiqh di Universiti Baghdad, Iraq sekarang, mengatakan, memberikan pendapat-pendapat dan dalil-dalil ulama kenapa sah berkahwin dengan perempuan yang sedang mengandung daripada hubungan zina, kerana kandungan itu tidak dikira edah. Yang kata mesti beranak dulu baru sah kahwin, beranak itu ialah daripada anak yang diiktiraf syarak, daripada suami yang sah. Nampak? Jadi perkahwinannya adalah sah. Dan itulah yang terbaik, dia berkahwin dengan pasangan zina. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabisat lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Firman Allah yang maksudnya perempuan jahat layak jodohnya laki-laki jahat. Laki-laki jahat jodohnya perempuan jahat. Laki-laki perempuan baik jodohnya suami yang baik. Suami yang baik jodohnya isteri yang baik. Inilah yang bertepatan sekali. Comel dah dia buat dan bertaubat, alhamdulillah Tuhan akan ampunkan dosanya. Kemudian ada berlaku pula orang kata anak zina tak masuk syurga. Pening pula orang kampung. Memang benar disebut dalam hadis, la yadkhulul jannata waladuz zina. Hadis ini disebut di dalam kitab-kitab hadis. Hadis bermartabat hasan. Kata ulama, bukan makna anak zina tak masuk dalam syurga. Anak zina yang mengulangi perbuatan ibu bapaknya tak masuk syurga. Itu buat penjagaan. Sebab apa kena tafsir lagu tu? Sebab di sana ada firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia tidak boleh memikul dosa orang lain, kalau dia bukan yang menganjurkan dosa itu.
Kita tak suruh orang buat dosa, kita tak tanggung dosa dia. Tapi kalau kita suruh orang buat dosa, kita tanggung. Umpamanya kita menjadi pengacara radio. Kita menjemput orang, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, abang-abang sekalian datang daripada malam ini untuk melihatkan pertunjukan pentas. Artis-artis 30 ekor daripada Kuala Lumpur akan datang menyanyi habis-habisan. Nah, orang pun dengar 10,000 orang, 10,000 orang pergi, dia dapat 10,000 dosa. Pasal dia nampak yang menyeru kepada kejahatan. Walaupun malam tu dia tak pergi. Dia hanya seru dalam radio. Malam tu dia pergi mengaji kuliah. Faham? Juru haibah warak. Dia dapat 10,000 dosa. Ni dia tak tanggung dosa ibu bapa dia. Melainkan dia mengulangi amalan ibu bapa, iaitu suka berzina, barulah maksudnya tak masuk ke dalam syurga. Kerana janjian dalam hadisnya, pelaku zina akan diletakkan di dalam besi 4 persegi, yang sangat sempit, dibakar di atas, di bawah, kiri kanan seperti bakar buah hulu. Ini cerita-cerita yang Nabi tengok orang yang kena seksa zina. Jadi molek dikahwin dah. Comel dah, ijab kabulnya sah, alhamdulillah. Adakah sah jin memandikan jenazah? Jawab lagi ni. Tak lagi? Jawab dah. Jawab dah. Ada pula jin mandi jenazah. Tak ada orang mandi dah. Saya melihat masih ramai yang masih berada di atas jalan suatu sembahyang Jumaat. Keadaannya macam mana diharuskan meninggalkan Jumaat? Ni biasa ni Kuala Lumpur, Kuantan, Johor Bahru ni, Ipoh ni. Time sembahyang Jumaat molek-molek ada. Tak, molek-molek ada macam orang bukan Islam. Orang yang boleh meninggalkan solat Jumaat iaitu orang musafir, orang sakit, orang perempuan. Dan hamba orang tak ada dah. Orang perempuan boleh tinggal solat Jumaat kerana tak wajib atas mereka. Orang sakit, sakit mana? Sakit yang berat, tak boleh nak pergi Jumaat. Nah, mereka kena panggil ambulan, kena tolak dengan kursi roda, kena letak atas pangking, kena pikul. Dia sakit lagu tu. Nah. Orang musafir mana? Orang yang musafir yang dia musafir jauh lebih sampai jarak yang boleh qasar sembahyang. Dia boleh tinggal Jumaat jika laluan musafirnya tidak melalui masjid yang didirikan Jumaat. Umpamanya laluannya adalah laluan yang tidak ada masjid Jumaat. Dia pun bermusafir sampai time pukul 12.30, dia tak wajib keluar daripada laluan untuk cari masjid Jumaat. Tapi barang siapa yang musafir walaupun sebelum perubuh hari Jumaat, kemudian lalu pula di hadapan masjid yang didirikan Jumaat, wajib mengerjakan Jumaat. Kerana tidak ada kepayahan nak tu. Sesat. Ada pun nak pergi mari bandar hari Jumaat ni, ni semata-mata amalan jahiliyah. Kerana mereka telah tercabut daripada iman hati mereka itu, keimanan dan rasa kasih sayang kepada hukum yang telah difardukan oleh Allah, iaitu solat. Nabi telah memberitahu bahawasanya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Kemudian daripada zaman orang jaga semayang, sekaranglah zamannya orang mula meninggalkan semayang. Adha'us salah, mensia-siakan semayang. Al-jumu'atu wajibun ala kulli mukallafin. Jumaat itu wajib atas laki-laki yang mukallaf. Mereka telah mensia-siakan semayang. Kerana ibu bapa mereka tidak menghormati agama Islam lagi. Tidak mengendahkan lagi tentang hukum yang telah dikerjakan oleh anak mereka. Anak-anak pula tidak diberikan dengan akidah yang sehat, ilmu Islam yang cukup dan mantap. Jadilah apa yang berlaku sekarang. Inilah yang hasil daripada acuan yang ditinggalkan oleh al-Yahud wan Nasara, supaya manusia Islam tidak lagi mengamalkan Islam. Satu demi satu akan tercabut. Aba'us salah wattaba'us syahawat, kata Allah. Mereka mengikut nafsu syahwat semata-mata. Fasawfa yalqauna ghayya. Akhirnya yang tinggal Jumaat ini, yang tak sembahyang Jumaat, yang kesana kemari time Jumaat, meninggalkan Jumaat, fasawfa yalqauna ghayya. Allah janji pasti akan mendapat menjadi sesat akhirnya. Fasawfa bukan hari ini, esok lusa pasti akan menjadi sesat. Bila Allah kata sesat, maka kita tak salah nak katalah pasti akan menjadi sesat. Melainkan kita sayang anak-anak kita, kita tarik balik kepada Islam. Tarik balik biar mengamalkan semayang. Tidak, fasawfa yalqauna ghayya, pasti akan mendapat menjadi sesat. Akhir asal tinggal semayang, akhir masuk Kristian, masuk Hindu, masuk Buddha. Kalau tak masuk Buddha, tak masuk Hindu pun, pakai ikut orang putih. Orang putih pakai gelang tekak. Orang putih pakai ratat tangan. Orang putih pusat jelek, kita pusat jelek. Tak payah masuk gereja. Kerana itulah menjadi cara hidup Kristian. Nampak? Sebab agama ni the way of life. Cara hidup. Bila cara hidup macam Kristian, maka hukum Kristian lah. Walaupun nama dalam MyCard bernama Islam, cara hidup kafir lah mu. Cara hidupmu Hindu lah mu.
Dengan keadaan hari ini, adakah cukup dengan saya mengerjakan semayang, puasa, zakat, haji tanpa mempedulikan keadaan persekitaran? Macam tadi kita cerita dah, bukan semayang, zakat, puasa, haji saja. Banyak benda yang kita buat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu adalah kewajipan yang paling berat di akhir zaman ini. Kalau kita jaga semayang saja, nak semayang saja, Nabi tak payah hijrah dah ke Madinah. Mekah boleh semayang. Nah, kalau puasa saja, Mekah boleh puasa. Tapi nak menjalankan sebuah negara yang tunduk kepada Allah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Mereka ini mendirikan semayang, bukan semayang saja, mengeluarkan zakat, bukan zakat saja, menyuruh orang buat baik, suruh rakyat buat baik, dan melarang rakyat daripada mengerjakan munkar. Ini baru dikatakan orang yang Islam yang sebenarnya. Saya masalah berkaitan hutang dengan orang yang telah meninggal dunia dan tak mampu membayar. Apakah seorang yang berhutang itu boleh umpamanya baca Quran, hadiah kepada orang yang dia berhutang? Ni jawab lagi. Jawab dah. Kita pun nyanyuk juga. Awet ramai nak tengah jalan. Tengok anyu, tengok anyu. Tanya dulu ni. Apakah hukum menyembahyangkan jenazah orang yang tidak semayang 5 waktu? Yang kedua, penyokong taurut dulu kini selamanya, menyokong pihak yang tolak hudud. Baik, orang yang tidak semayang 5 waktu dia ada 2 jenis. Yang pertama tadilah semayang, dia kata tak wajib semayang 5 waktu. Hak ni tak boleh semayang, jenazahnya kafir laknat ni. Malam semayang pakai niat ni. Nah, ilmu kafir zindik, ilmu benda dipanggil ilmu ilmu riwayat, ataupun dia panggil ilmu nukil. Ni dia kata semayang tak wajib. Dia pun tak semayang, tapi semayang tak wajib. Dia kelas tinggi, martabat tinggi, tak wajib semayang. Hak ni tak boleh semayang mayat dia. Tak boleh semayang. Pasal apa? Kalau semayang haram, kita semayang mayat orang kafir. Sebab bila dia tidak mengatakan benda yang wajib dengan ijma' tak wajib, maka hukumnya jadi kafir. Ada pun satu lagi golongan yang tak semayang kerana malas. Dia kata semayang wajib, kamu tak semayang, dia malas. Macam mak-mak rempik, dia tak belajar ilmu sesat, tapi malas semayang. Minah rempik, adik kakak kita yang malas semayang, main bola, berjalan gitu ni, buat kerja. Dia tahu semayang tu wajib, dia akui semayang tu wajib, cuma dia malas dan sibuk. Maka hak ni fasik jadinya, tak jadi kafir. Nampak? Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, umpamanya kitab Kifayatul Akhyar, kitab Muhazzab, bagi Imam Syairazi, 2 jenis. Yang pertamanya meninggalkan semayang kasla, tinggal semayang kerana malas. Nampak? Yang kedua kerana menafikan kewajipan. Jadi kalau kerana malas, hukumnya fasik. Bila fasik, jangan semayang ramai-ramai. Nampak? Macam mayat yang minum arak, mayat kaki toto, mayat yang tak semayang, tapi mereka kata wajib semayang. Tak kufur, dosa besar saja. Mayat budak-budak lelaki jenis pakas luar pendek sama, hak kaki bawa awet sama, atas belakang suruh nikah tak mau nikah, tukar awet sama, dada mapukah lengit di lari Petronas. Mayat jangan semayang ramai-ramai. Tujuan apa? Supaya kawan-kawannya berasa gerung, nak ikut perangai macam dia, memberi keinsafan untuk maslahat orang ramai. Faham? Kaki 6 ekor, kaki toto, kalau mati jangan semayang ramai-ramai. Kalau sah akidahnya tak rosak. Ni kita kaki toto mati pun 7 malam kat katik. Pasal gegar rumah. Mahal tak? Kaki toto mati, 6 ekor penuh lah kocek mati. Ratik apa? Tak payah ratik lah. Menawak 3 orang sudah. Semayang mayat 2 orang. Tok imam seorang, makmum seorang. Dah pitih 40 ping, bahang mu bagi 2 orang. Ratik jangan pergi ramai-ramai. Tak apa, niatnya nak islahkan masyarakat, nak baikkan masyarakat. Tak berdosa pun kita tak semayang ramai-ramai. Nabi tak semayang orang yang mati bunuh diri, orang yang minum arak, orang yang jahat-jahat. Walaupun mereka itu sah iman, Nabi biarkan sahabat dia semayang. Batulah sebut dalam kitab fiqh, orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat, seperti ulama-ulama, ketua-ketua kaum, orang yang hebat-hebat, ada kelebihan, jangan hadir, jangan ziarah mayat-mayat yang melakukan dosa besar. Nampak? Dia gitu. Kemudian orang yang sokong taurut, orang yang sokong orang yang tolak hudud, dia ada 2 jenis. Yang pertama kafir laknatullah,
Yang kedua, mereka ini zalim sahaja. Kerana sokong orang zalim jadi zalim. Tak, dia tahu hudud itu wajib, tapi dia ikut juga. Kerana apa? Fulus cari makan punya pasal. Tapi dia tahu wajib menjalankan hukuman Islam. Itulah yang terbaik. Tapi oleh kerana nampak nak jaga syauru, jaga periuk nasi,